Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah saya akan ambil peluang ni untuk menerangkan serba sedikit tentang bagaimana nak membina kefahaman yang menyeluruh dalam menghasilkan portfolio pengajaran. Jadi beberapa hari lepas, panjang minggu yang lalu, daripada tarikh yang kita edarkan soalan tu, ada beberapa soalan yang berlegar. Saya rasa ramai yang tertanya-tanya macam mana sebenarnya kita nak bina satu portfolio pengajaran yang terbaik. Jadi dari semasa ke semasa saya dapat soalan lah. Jadi saya ambil peluang ni untuk terangkan dan saya harap penerangan ini akan memberikan kefahaman yang baik kepada semua, insyaAllah. Alright. Jadi seperti yang kita sedia maklum, dalam kerangka portfolio yang kami minta pelajar hasilkan, ada beberapa elemen yang kita minta. Antaranya kita perlukan pengenalan portfolio, kita perlukan latar belakang diri bakal guru, kita perlukan anda menghuraikan tentang tanggungjawab pengajaran, kita nak anda tulis tentang falsafah pendidikan yang anda pegang, kita nak anda huraikan objektif pengajaran, kita nak anda terangkan kaedah, bagi sedikit keterangan dari segi bahan bantu mengajar dan sebagainya. Kemudian apa usaha-usaha yang boleh kita ambil untuk memperbaiki rancangan pengajaran kita ataupun pengajaran kita itulah nanti, dan juga macam mana kita nak menilai pelajar kita, kualitatif summative assessment ke atau macam mana. Okey. Dan juga yang terakhir adalah refleksi kendiri. Refleksi kendiri ni adalah your reflection lah. Your reflection on how about your planning, how the possibilities of implementing the plan. Macam mana nak execute plan tu, adakah possible, adakah dari segi masa yang dibekalkan, dari segi kandungannya bersesuaian, kaedahnya bersesuaian. Itulah yang kita nak refleksikan. Tapi dalam peluang yang terhad ni, saya nak ambil masa untuk huraikan 3 perkara penting saya rasa dalam kerangka portfolio ni yang ramai tanya saya, iaitu berkaitan dengan falsafah, berkaitan dengan objektif, berkaitan dengan falsafah, objektif dan juga kaedah pengajaran. Okey, apa yang dikatakan sebagai falsafah pengajaran ni? Okey, jadi kalau kita nak huraikan falsafah dalam tugasan yang diberikan ni, kita boleh lihat kepada beberapa aspek dalam falsafah pengajaran, terutamanya dalam pendidikan teknikal dan vocational. Okey, saya bagi kerangka ni untuk dihuraikan lebih lanjut. Jadi ini sebagai kerangka idea untuk kita menulis lah sebenarnya. Okey, jadi dalam pendidikan teknikal dan vocational, antara falsafah yang paling popular ataupun paling sering dikaitkan dengan TVET adalah pragmatism. Apa itu pragmatism? Itu kena cari dan kena huraikan. Pragmatism, dia berkaitan dengan practical, practical skills dan sebagainya. Ada falsafahnya di situ. Kemudian kita dalam suasana di Malaysia ni, kita ada satu lagi sandaran kita terhadap falsafah pendidikan, iaitu kita namakan sebagai falsafah pendidikan kebangsaan, atau singkatan dia FPK lah. Di dalam FPK ini, falsafah pendidikan kebangsaan ni, dia ada teras-terasnya, ada ciri-cirinya, ada elemen-elemennya yang perlu kita terapkan dalam pengajaran kita. Macam mana nak tulis tu? Jadi itu yang perlu dihuraikan. Seterusnya ada falsafah yang bersifat peribadi. Jadi kita secara peribadi, bagaimana kita melihat konteks pengajaran kita terhadap topik hari ini, di mana kita letakkan falsafah kita ini. Kan dekat tepi kita punya lesson plan tu ada nilai-nilai dan sebagainya yang kita nak terapkan semasa mengajar. Jadi itulah benda-benda yang kita nak huraikan dalam falsafah pengajaran. Alright. Kemudian ada yang bertanya pula tentang objektif pengajaran. Jadi objektif pengajaran ni selalunya sebagai guru atau sebagai pengajar di universiti, di college, di mana-mana pun, kita akan balik kepada taksonomi. Taksonomi ni ada banyak lah. Ada Anderson taxonomy, ada Bloom's taxonomy, ada Solow taxonomy. Jadi yang kita minta, dan ramai guna sebenarnya adalah Bloom's taxonomy. Banyaklah dia punya penghuraian tentang Bloom's ni. Tapi antara
dia mempunyai common trait lagi panggil, ciri-ciri yang serupa. Yang mana dalam objektif pengajaran ni yang di bawah sekali adalah untuk mengingat saja, remember. Jadi kalau kita tengok objektif yang kita susun objektif yang kita susun dalam pengajaran, contohnya kalau kita lihat contohnya perkataan yang kita gunakan. Perkataan yang kita gunakan dalam objektif tu dia akan mencerminkan tahap-tahap dalam objektif pengajaran kita ni. Jadi dia macam tu. Alright.